Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, hadirin sekalian, malam ni nampaknya kena celoteh macam lah. Sebelum sembahyang tarawih kena celoteh dah. Pas sembahyang tarawih 4 rakaat kena celoteh lagi. Nah, inilah satu kelebihan Islam. Masya Allah, Islam menjadikan tazkirah, ingat mengingati satu perkara yang terbaik bagi orang yang beriman. Seperti mana disebut dalam Quran, "Fadzakir fa inna dzikratan tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan. Sesungguhnya ingat mengingati itu ialah setengah daripada sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dan hari ini hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah, saya pilih suratul Al-Asri karena surah itu sangat mudah dan sering dibaca dan belajar-belajar di mainan telinga kita. Mana semudah sangat bila saya bincang bahawa ayat itu, jadi hadirin sekalian dapat faham. Kalau tak faham juga, pakat-pakat buat faham sudah, insyaAllah. Lepas itu dia faham lah, insyaAllah. Baik, di mana firman Allah Ta'ala? Pertama-tama sekali Allah bersumpah dengan masa. Wal asri, demi masa. Maknanya demi Tuhan yang menjadikan masa. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Al-Lam pada al-insan, dipanggil innal insan. Al-Lam pada al-insan itu dipanggil al-Lam istiqra'il jinsi, menghabisi seluruh jenis manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, pandai, tak pandai, semua masuk dalam kalimah al-insan. Allah katakan apa dia? Semua tu dalam kerugian. Melainkan yang tak rugi ialah orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Baik, kita lihat di mana Allah Ta'ala menyebut kalimah demi masa. Kenapa hadirin sekalian? Kerana kalau kita berniaga, modal kita ialah RM1. Nah, kalau kita nak bekerja, modal kita ialah ilmu. Kalau kita nak berkawan, modal kita ialah jujur dan amanah. Tapi kalau kita nak hidup sebagai beriman, kita punya modal Allah beri ialah masa. Masa itu modal kita. Kalau kita pandai guna masa, maka banyaklah benda yang kita kumpul yang akan kita dapat nikmatnya di akhirat nanti. Dari masa itu sebagai satu modal paling besar yang disediakan oleh Allah untuk manusia. Allah Akbar. Kurnia Tuhan yang tak dapat kita nak jawab. Kenapa Rasulullah SAW sebut ajaban lil mu'minin. Aku pelik tengok orang mukmin ni. Apa sebab dia buat semuanya pahala belaka. Dia letih, pahala. Dia buat kerja, pahala. Dia beristeri, pahala. Dia boleh anak, pahala. Dia bergaduh pun boleh pahala. Kalau orang mukmin
Mukmin dia bergaduh kerana Allah. Orang Melayu dia bergaduh, tu tak tahu sebab apa. Sebab saya orang Jawa. Mana kan? Tapi lebih kurang tu. Rupa dah. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Itu Nabi kata, pelik aku tengok orang mukmin ni. Apa saja dia buat. Dia cakap pahala, dia memandang pahala, dia mendengar pahala. Sampai Nabi kata dalam hadis yang lain, kullun yadkhulul jannata illa man aba. Sekalian kamu masuk surga Allah. Semua sekali masuk surga Allah, melainkan mereka yang tak nak saja. Sahabat dengar ada orang tak nak masuk surga. Katanya kita tengah-tengah panas-panas terik saja. Tiba-tiba tengok ada surau ni, siap ada kipas, ada aircon, tak nak masuk. Elok nak tekan panas terik, ada lagu tu kan. Tengah-tengah buat kerja panas terik, tiba-tiba ada pokok redup, tak nak berhenti dah. Biasanya orang curi-curi dah. Kata curi tulang tu, curi daging ke wallahualam dengar. Dulu kejap buah redup dengar. Tempat seronok Tiba-tiba Nabi kata, kullun yadkhulul jannata illa man aba. Semua masuk syurga Allah, melainkan mereka yang tak nak saja. Sahabat kata ada tu yang tak nak. Ada Nabi kata. Apa dia? Mereka tidak mahu mendengar suruhan Allah. Mereka tidak mahu mendengar suruhan Allah. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Baik. Bila kita lihat kalimah wal asli, masa sebagai modal kita. Itu dia. Maka kita kena perlu isi masa. Kena tahu bagaimana kita nak isi masa-masa kita. Itu dia. Maka dalam kitab-kitab kita, yang terutamanya kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kitab kecil sikit namanya Sirrus Salikin. Kalau kecil sikit namanya Bimbingan Mukmin. Kalau kecil lagi namanya Hidayatus Salikin. Kalau kecil lagi saya pun tak tahu dah berapa ada. Tu. Dalam kitab tu dia cerita masa kita. Masa untuk dengan Allah, masa dengan diri, masa untuk anak-anak, masa untuk isteri, masa untuk kawan-kawan, masa cari rezeki, semua ada siap, tak ada masalah. Jadi bila kita ikut rentak ni, kita dapat ikut dengan betul tanpa menyalahi saluran dia cantik dan elok. Kita akan digelar oleh orang-orang alim sebagai ashabul waqti. Ashabul awqat, tuan-tuan yang menjaga waktu. Waktunya aku nak buat apa? Gini. Waktunya aku nak buat apa? Waktunya apa aku nak buat? Waktunya apa yang Allah suka? Waktunya apa yang Nabi suka? Kita panggil ashabul awqat. Jadi masa kita penuh. Jadi bila masa kita penuh, gaji kita banyak. Gaji kita banyak. Orang Arab panggil salam. Orang Melayu panggil gaji. Bila kita buat satu ibadat, kita kena ingat, bukan satu balasan dia, ada tiga balasan dia. Baik, kalau kita bekerja dapat gaji, kita nak kerja tak lagi? Kita nak kerja tak lagi? Kalau dapat gaji, kita bekerja, tak dapat gaji, kita nak kerja lagi tak? Kenapa tak nak? Tak ada gaji. Ada muslim muslimah yang rahmatullah. Kaki mula-mula kalau saya senang pakat tegur. Sebenarnya ustaz ni bukan pandai, dia excel lebih. Beli serban agak RM20-30 sikit pakai dia. Wah hebat ustaz, serban besar kan. Padahal lebih kurang je semua orang kan. Terbaik hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Bila kita ikhlas saja sahabat, bila kita buat satu ibadat, kita boleh pahala. Pahala tu bahasa Arab maknanya, dengan pahala tadi dia akan mendorong kita untuk buat ibadat yang kedua. Mana bila kita buat sembahyang subuh atau sembahyang maghrib, kita akan bercita-cita untuk dengan semangat yang kuat akan buat isyak. Dan kalau cita-cita tu tak ada, sembahyang kita tadi ada masalah. Terkena ingat mana itu? Nanya. Sebab tu Rasulullah SAW selalu buat perbandingan. Nanya. Apa dia panggil? Khalawatul iman, kemanisan iman. Man wajada halawatul iman. Barang siapa yang mendapatkan kemanisan iman. Saya tak bincang iman lagi ni. Saya bincang bau samaratul iman, buah bagi iman baru. Kan kita bincang iman. Baik. Nabi kata barang siapa yang merasakan kemanisan iman, ataupun dalam hadis lain,
barang siapa yang ada padanya 3 perkara, maka dia akan merasa kemanisan iman. Kenapa Nabi suruh gunakan kalimah kemanisan iman? Sedangkan iman benda maknawi, manis benda hisi. Kita boleh, manis kita boleh kecap. Ada pun iman boleh ke? Ada iman lebih sikit, ada boleh. Kenapa Nabi buat lagu tu? Nabi perbuat satu perumpamaan, perbandingan. Jadi iman kita ni, dia ada cabang. Cabang iman apa dia? Sembahyang, puasa, zikir, baca Quran. Semuanya ada lebih 70. Seperti mana disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kitab Syu'abil Iman bagi Imam Baihaqi, dan banyak kitab-kitab hadis. Yang pada al-iman bid'un wa sittuna aw sab'una syu'batan. Iman melebihi 60 ataupun melebihi 70 cabang. Tanya, baik, hadis tu jangan panjang-panjang pasal takut masa tak. Masa kita berapa lama masa? Setengah jam saja. Betul tak? Pasal tazkirah dia lebih kurang tu lah 20-30 minit. Kalau lebih 30 minit, 1 jam, dia panggil kuliah. Kalau lebih 1 jam setengah, dia panggil seminar. Kalau sehari semalam, dia panggil kursus. Jadi kita bincang ni tazkirah kan? Lebih kurang macam tu. Baik, hadirin-hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi buat perbandingan, sembahyang kita ditukar menjadi makanan yang manis. Nah, jadi benda manis ni bila kita makan, dia tak pernah puas. Lepas makan, makan. Lepas makan, makan. Lepas makan, makan. Dia malu, tapi dia tak nampak. Dia gitu, dia makan. Dia makan. Tak tahu, tak ada habis dah rupanya. Habis dah rupanya. Dengar. Kenapa saudara? Dah tak ada habis. Tak ada makanan. Maka begitu juga orang beriman. Bila dia buat ibadat, dia makin seronok. Lepas 2 rakaat, sedap 2 rakaat. Ini tambah 2 rakaat lagi. Itu dia. Lepas dia buat 2 rakaat, sedapnya 2 rakaat. Ini buat 2 rakaat lagi. Itu dia masuk ke manisan iman. Bila baca Quran, 1 muka surat, wallah sedapnya baca Quran ni. Tambah 1 muka surat lagi. Kalau ada berzikir, subhanallah, 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 tiba-tiba habis. Ni iman sikit sangat. Padahal banyak dah baca tu. Lepas dia masuk ke manisan iman. Dah rasa belum? Ada nak sikit-sikit daripada dulu sikit je. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Saudara tengok iman kita hebat tak hebat? Kalau Ahlul Madinah dia sembahyang tarawih 76 rakaat. Itu Ahlul Madinah. Kenapa orang Ahlul Madinah sembahyang 36 rakaat? Dia dengki. Kenapa dia dengki? Sebab dia tengok orang Mekah sembahyang tarawih 20 rakaat. Tiap-tiap 20 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat dia beri salam, 2 rakaat beri salam, maknanya 4 rakaat, 2 salam dia berhenti tawaf. Jadi orang Madinah tengok, wah, orang Mekah pahala dia lebih sikit lah. Jadi dia dengki, dia tambah lagi buat 36 rakaat. Nampak tak? Cara dulu lah. Itu mazhab ahli Madinah. Ahli Mekah 20. Kalau mazhab ahli Umar Abdul Aziz 40 rakaat. Mazhab ahli Melayu 8 rakaat. Tak apa yang penting buat. Yang salahnya tak buat. Tu baik. Hadirin muslimin muslimat yang rahmatullah. Saja dia nak bagi lah ngantuk saya. Jangan. Saya kadang-kadang fikir pelik tu. Masa kita puasa siang tadi, kita letih. Tapi letih kita tak sama macam lepas buka. Lepas kita berbuka lebih letih lagi. Kenapa? Nak buka mata ya Tuhan. Allahu Akbar. Ini bahaya makan menjadi. Allah Akbar saya. Baik hadirin-hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Baik. Pertama bila kita buat ibadat, dia akan mendorong kita untuk buat ibadat yang kedua. Itu dia panggil pahala taban sawah. Baik, lepas kita buat tu, dia akan buat gandaan. Dia panggil tadhif. Satu kebajikan dia ganti 10, dia tambah 10 ataupun lebih 700. Itulah keadaan ikhlas kita, keadaan betul rukun dan syarat kita, keadaan tambah banyaknya hai'ah kita, ketambahan macam-macam lagi lah. Nanti akan tambah jadi banyak. Itu panggil tadhif. Coba. Yang ketiganya, bila kita buat satu ibadat, pertama pahala, yang kedua tadhif, yang ketiga rozana. Saudara tahu apa mana rozana? Mana-mana perempuan nama rozana, jangan salah sangka lah ya. Yang kita ada kena-mena antara hidup dan mati.
Rozana ni sedaya, bila kita buat ibadat, pertama sekali kita akan cinta kepada Rasulullah. Makin sayang kita. Bila kita makin buat ibadat, kita makin sayang dengan Rasulullah. Kenapa sedaya? Sebab Rasulullah lah yang mengajar kita tentang ibadat ini. Sebab itu Al-Quran memberitahu kepada kita, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu kasih kepada aku, kata Nabi. Tu. Yang kata kasih kepada aku tu bukan Nabi tu, Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita kasih kepada Nabi, fattabi'uni, maka ikut sekalian kamu akan dapat. Yang pertama. Yang kedua, kita suka sangat dengan sesama orang Muslim ni. Suka sangat. Kita nak kita benda-benda mumpat takut sangat. Kita nak mengata-mengata takut sangat. Itu dia panggil sifat mukmin. Ni kan. Yang kedua tu sifat Melayu pun Melayu. Wallahu a'lam saya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Saya teringat masa saya menghadiri musyawarah Jawatan Kuasa MAIS kerana saya salah seorang di antara ahli musyawarah juga. Jadi ada seorang profesor dia daripada UM Silaya. Dia seorang perempuan, dia bangkit Profesor Maria Dr. Gafur, saya lupa nama dia. Masa itu dia menghadiri program seminar liberalism agama di Indonesia. Dia salah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, aku nak cerita pun tak boleh. Teruk sangat. Itu dia. Jadi kalau boleh kita cuba atasi lah supaya jangan berlaku kat negara kita ni, kata dia. Lepas dia buah-buah banyak lagi, saya potong-potong rekan-rekan. Saya kata sebelum lepas tu saya bangkit. Saya kata minta maaf hadirin sekalian, kata. Untuk doktor, Tan-Sri, semua itulah. Kita jangan fikir negara orang. Negara kita pun dah berlaku. Dia kata ada orang tak mana dia? Biasa manusia kan? Dia tak sabar pun bang. Saya pun jawab lah. Saya tengok malam raya, bulan puasa, saya tak pernah jumpa hadis Nabi ataupun sahabat Nabi ataupun tabi'in ataupun ulama-ulama kemudian mengatakan sunnah bakal racun, tak ada. Betul tak saudara? Adakah Nabi kata barang siapa malam raya pertama selepas maghrib enggak ada bakal meracun? Ada saudara. Nabi Muhammad ajar kita apa dia? Lepas sembahyang takbir, sebelum sembahyang takbir, dalam masjid takbir, dalam rumah takbir, berdiri takbir, berjalan takbir, apa pergerakan kita takbir. Tiba-tiba yang jadi masalahnya, ustaz bakal meracun. Sudah kata. Ni masalah kata. Wallahualam saudara. Tapi saya tak kata ustaz kat sini, ustaz tempat saya. Ustaz sini alhamdulillah, ustaz Allah banyak. Wallahualam tu antaranya lah. Liberalism. Kita ambil satu agama dua bicara menyambut hari raya, kita masuk dalam agama kita. Malam pertama lah, malam kedua tu bukan raya kita dah, tu raya Melayu. Malam kedua nak baca mercun ke, nak baca rumah ke, nak pakai kereta ke, tak apa. Pasal malam raya kedua bukan raya Islam tu, raya Melayu. Islamnya raya cakap malam pertama je. Wallahualam saudara. Ni bukan suruh ni, offer dia. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tambah sikit lagi. Tu, melainkan orang yang tak rugi, allazina amanu, orang-orang yang beriman. Tu, bila kita sebut kalimah orang-orang yang beriman, di sana ada 3 perkara nak bincang. Tapi masa kita cukup sikit. Sebab saya pun depan ada program lagi. Tu. Ada 3 perkara. Yang pertama orang, yang kedua iman, yang ketiga kerja-kerja iman. Wah, itu banyak tu. Saudara lihat dalam bahasa Arab kalimah allazina dipanggil isim mausul. Isim mausul ismi lil jam'i dipanggil. Bahasa Melayu panggil apa dia? Kata nama penghubung. Kalau kalimah aman bahasa Arab, bahasa Melayu dia panggil apa dia? Telah buat kerja iman oleh sekalian mereka itu. Kalau bahasa Arab apa dia? Fa'il madi masuk kepadanya, yakni dhamirul jam'i. Apa nama fa'il madi? Perbuatan yang masuk dalam masuk
yang telah lalu. Mana dah buat dah benda tu. Jadi dia terjemah allazina amanu, maknanya orang-orang yang dah buat kerja-kerja iman. Itu orang yang Tuhan kata tak rugi. Baik, bila kita nak jadi tukang masak, kita kena ada ilmu memasak. Tak payah masak payah-payah masak nasi. Ada ke masak nasi? Ada ke masak nasi? Orang masak beras dah. Ada tak ada masak nasi dah. Tapi kenapa orang Melayu panggil masak nasi? Itu dia panggil kalam kinayah. Majaz dia panggil. Pinjam kalimah nasi pada beras. Kenapa? Supaya masa kita masak beras tu jangan jadi bubur. Kita nakkan nasi sungguh, bukan bubur nak. Maka kita guna kalimah masak nasi. Itu cara orang dulu. Malam ni siapa-siapa lepas main syak ni kan rumah kita dah. Kita nak tukar kepala anak kita. Ada orang tukar kepala muda? Tak ada dah, tukar rambut dah. Kenapa dia pakai tukar kepala? Pasal takut orang duk semangat takut memang dia cukup berpada dia cukup. Jadi dia pergi peringatan sebelum benda tu berlaku. Wallahualam saya dah. Ada banyak kinayah dia panggil. Baik, bila kita guna kalimah orang allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maknanya orang yang buat kerja iman, dia kena ada ilmu berkaitan iman dulu. Supaya kerja yang dia buat akan dibalas gajinya oleh Allah Ta'ala. Kalau dia buat kerja dengan ketiadaan ilmu dan ketiadaan kemahiran dan sebagainya, bimbang besok bila nak ambil gaji, dia kena terminate. Dia kata, saya tak kerti buat kerja. Aku dah tengok kau 3 orang, semacam orang rokok, kau rokok, orang kiam, kau kiam, macam orang baring, kau pun baring. Macam mana sembahyang boleh baring? Gitu misalkan tu. Tu. Sebab tu bila kita nak tahu kita buat kerja iman tak kerja iman, pertama kita suruh kita ni benar-benar ada iman ke tak ada. Tak gitu hari ni betul kalau salam tak maaf saya bukan pandai sangat ni. Ni kita bincang sama-sama Pak. Baik, iman makna apa hadirin sekalian? Panah, kalau kat Kuala dia panggil panah enjin. Dengar. Iman makna apa? Nampak gaya muslimin gagal. Tengok muslimah pula. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Iman maknanya menerima dan mengikut oleh batin. Islam menerima dan mengikut oleh zahir. Cuma je bendanya. Bezanya zahir, batin. Menerima dan mengikut oleh batin seseorang akan tiap-tiap barang yang mendatangkan dia oleh Nabi SAW. Islam sama je, menerima dan mengikut oleh zahir seseorang. Apa yang diterima, apa yang diikut akan sekalian perkara yang bawa datang oleh Nabi SAW. Nanya, baik apa dia makna, apa di mana Nabi bawa datang? Apa yang Nabi bawa? Wallahualam Wah, ini macam apa? Macam apa? Benda senang. Serius tu, bahaya ni. Tengok muka-muka masing-masing saya takut dah. Baik, Nabi bawa datang 4 perkara saja. Yang lain tu dipanggil sebagai suplemen, sokongan saja. Tak jual potongan wajib, kena wajib, kena sunat. Tanya. Cuma jenama sajalah, itu sampingan apa gitulah. Yang pertama Nabi bawa datang hukum ibadah. Hukum ibadah. Tu boleh ada sedang. Ibadat dipecah 2. Ibadat batin, ada ibadat zahir. Ibadat batin dipecah 2. Ibadat zahir dipecah 2. Ibadat zahir, apa dia? Ibadat badaniyah, ibadat maliyah. Ibadat badaniyah, sembahyang, puasa dan lain-lain. Adapun ibadat maliyah seperti harta, zakat, wakaf dan sebagainya. Sebab itulah haji menempati pahala paling besar. Kenapa? Dia menghimpunkan 2 ibadat. Ibadat badaniyah dan ibadat harta. Kalau tak ada duit, tak lagi haji. Kalau duit ada, badan tak sihat, sakit pun tak wajib pergi haji. Saya lihat. Tu sampai kata apa dia? Laisa lahul jaza illa jannah.
Tidak ada balasannya melainkan syurga. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yang Allah. Saudara, kerja ibadat yang paling mudah sekali haji. Paling mudah. Rukun dia berapa? Ada 5 je. Syarat dia berapa? Ada 6 je. Allah semayang hari-hari nak buat. Haji semua hidup sekali saja. Lepas tu pergi sana bukan ada apa-apa. Lari sana, lari sini, kan? Itu dia. Lepas tu pusing. Tengok ada orang bagi air free, ambil minum. Gitu kan? Mudah ibadat dia. Sama macam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lagi mudah. Cukup mudah Lailatul Qadar. Nak bandingkan Lailatul Qadar punya mudah, sampaikan kemudahan dia, Allahu Akbar saja. Tak ada apa-apa. Cuma Nabi kata iktikaf dia. Paling mudah. Bayaran dia 1000 tahun punya, 1000 bulan punya amalan. Wow, masya-Allah. Macam tu punya mudah saudara Lailatul Qadar, tapi orang lebih suka Lailatul Qadar. Masya-Allah. Ya Habib. Hadirin muslimin muslimat yarhamukumullah. Tanya, jumpa dah tu ada jumpa dah. Tak jumpa lagi ya? Nak jumpa macam mana? Hadirin muslimin muslimat yarhamukumullah. Dia sebenarnya bukan apa, dia sebenarnya takut orang kata dia ria. Tapi dia buat tak tahu. Paling mudah sekali tu qadar saja, paling mudah ibadat. Kalau siapa tak jumpa bohong. Siapa tak jumpa bohong. Sebab Nabi kita tak pernah bohong. Kita bohong Nabi. Nah, Nabi kata tuntut pada malam yang 10 akhir Ramadan. Soalan dah bocor. Nabi tambah lagi, tuntut olehmu malam ganjil daripada Ramadan. Memang soalan dah bocor dah, ada bocor. Terang-terang bocor punya. Bukan sakat 1-2 tebuk, 50 tebuk bocor dah. Tak jumpa juga memang bohong lah kita. Memang mudah sangat tu keadaan ni. Baik, hadirin hadirat sekalian. Ini saya nak bincang mazhab Syafi'i lah ya. Kalau mazhab lain tu saya dah tahu dah. Dalam Syafi'i kita, Lailatul Qadar dia ada 3. Ada 3 kategori. Dengar. Baik. Yang pertama saudara, kategori Lailatul Qadar ni, dia semayang Isyak mesti berjemaah. Itu dia. Lepas tu dia menghidupkan malam dengan tarawih dia, dengan baca Quran dia, dan dia semayang ataupun dia ada azam semayang subuh berjemaah. Confirm dapat tarawih, confirm dapat qadar. Sama ada jumpa tak jumpa, confirm dapat. Masalah sekarang ni, kita jaga ke terjaga? Itu je masalah kita. Tapi jaga depan tu memang kau dapat lah. Kita tak mahu jaga dah. Allah malam saya. Kita sebelah Ramadan ni dah sepanjang malam. Allah Akbar. Kena ambil tahun depan kena ambil jaga. Baik, yang kedua saudara, kategori orang yang berjumpa Ramadan Qadar ni, dia bersemayang Isyak berjemaah. Lepas tu dia menghidupkan separuh malam. Lepas tu dia berazam untuk semayang subuh berjemaah. Dan dia bangkit ke tak bangkit, nombor 2, dia dapat terqadar. Jumpa ke tak jumpa itu bukan benda yang kita nak. Jumpa tak jumpa ni sebenarnya satu benda untuk membangkitkan semangat je. Bukan benda tu yang kita naknya. Yang kita naknya kita berada pada malam itu dengan ibadat yang kita tengah, dengan yang ada dalam kawasan itu qadar, itu yang kita naknya. Yang ketiga saudara, orang kata apa dia? Kau tak dapat hamper, dapat bakul, jadilah macam ni kan. Dia semayang Isyak berjemaah. Lepas tu dia semayang tarawih, dan dia ada azam semayang subuh berjemaah. Tu 3 saja. Yang ketiga tu, kalau yang tamu tu boleh hamper dah isi-isi dia. Yang ketiga tu boleh bakul hamper lah. Wallahualam. Maknanya senang sangatnya buat ibadat ni. Tu Islam tak pernah menyusahkan orang dia. Yang menyusahkan diri kita sendiri saja. Baik hadirin hadirat muslimin muslimat yarhamukumullah. Maknanya kalau malam yang pertama kita berjaga daripada malam yang pertama sehingga malam yang ke akhir jaga 10 malam. Tiba-tiba malam tu malam Qadar, dia tak kira sama ada malam ganjil atau malam genap. Sebab Nabi ada kata, "Utlubu fi awakhir Ramadan." Tuntut olehmu akan 10 yang akhir Ramadan.
Mana termasuk ganjil, termasuk kena. Kalau kita tak mau cara juga, nak ke ganjil juga, ada hadisnya. Tuntut kamu pada malam-malam ganjil Ramadan. Kamu tuntut pada 9 yang tinggal lagi Ramadan 21. Tak jumpa dah tu. Nabi tuntut pada malam yang ke-7 daripada akhir Ramadan. Mana dia? 22, 23. Tak dapat 23, Nabi tuntut pada malam 5 akhir Ramadan. Apa dia? Iaitu malam 25. Tak dapat 25, tuntut pada malam 3 malam yang akhir Ramadan. Apa dia? 27. Tak dapat 27, tuntut pada 1 malam yang akhir, malam 29. Tak dapat ke 9, pergi cari apa? Lemang lah, dah habis dah. Dah habis dah, ni pergi cari lemang apa, dah siap apa lagi kan? Dah raya dah besok. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah, mudah sangat ibadah. Masalah sekarang kita nak pujuk perasaan kita, itu saja. Pujuk hati kita, pujuk perasaan kita. Ya Allah, bagilah aku peluang. Aku dapat hidupkan malam Lailatul Qadar ni dengan mata aku celik, dengan aku baca Quran, ataupun aku baca tasbih, atau aku sembahyang sunat. Berilah aku peluang ya Allah. Minta apa lagi lah. Macam kita nak minta kerja kan. Tu dalam hati ya Tuhan aku, bagilah aku peluang dapat kerja ni jadilah. Kan? Macam tu juga, ya Allah berilah aku peluang. Dapat sekali aku berhidup Lailatul Qadar dan aku berada dalam malam Lailatul Qadar semua. Mudah saya masya-Allah Ta'ala kita kalau kita minta dia bagi. Perangai Allah Ta'ala kita, bila dia minta, kita minta dia bagi. Masalah sekarang tak nak minta saja. Dan bila kita minta dengan Tuhan, kita tergerak minta dengan Tuhan, kita rasa sedap minta dengan Tuhan. Itu makna dia apa saja. Baik, saudara ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin manfusin illa qad kutiba madkhaluha. Wa qala afanattaqilu ala kitabina wa natrukul amal. Nabi kata i'malu fa kullun muyassarun li amal alladhi khuliqa lahu kama qala. Apa kata Nabi kita? Tidak ada diri yang bernafas melainkan Tuhan sudah tentukan ke mana kemasukan dia. Dia nak buat apa hari ni, semua Tuhan dah tentu pada azal. Siap, tak ada masalah tu. Maka sahabat orang pun tanya. Sehingga riwayat kata Ali bin Abi Thalib, kalau macam tu Rasulullah, kita tinggalkan amal, kita bertawakal kepada Allah. Itu dia. Ali Muhammad Jabari yang bagi. Jangan tawakal pada Tuhan, tinggalkan amalan. Tiba-tiba Nabi pun kata, malu beramal sekalian kamu, maka tiap-tiap kamu dimudahkan oleh Allah. Apa yang Allah jadikan untuk kita. Mana bila kita minta, ya Allah beri kami jumpa, bagilah saya peluang Tuhan. Bukan nak sangat, bukan nak banyak, nak dapat setahun sekali tu kata jadilah. Bukan nak kata malam kan, nak setahun sekali je. Kan? Minta setahun sekali pada pun jadi, ya Allah dekat sungguh-sungguh. Mana bila kita dah minta tu, Tuhan sudah bagi kita jalan untuk buka pintu dah. Dia dalam kaedah sufi, bila kita tergerak malam-malam kita terjaga. Biasanya terjaga juga nak kencing je. Malam kita terjaga, tiba-tiba nak sembahyang, nak berdoa, nak sembahyang sunat, tiba-tiba saudara jangan tangguh, terus bangkit. Tuhan sedang tunggu doa kita. Itu kaedah sufi. Tiba-tiba kita teringin, ya Allah, jom bang kita pergi buat, kita kat dengan suami kita, bang kita pergi iktikaf sekali bang, terasa sangat nak iktikaf. Jangan tunggu saja. Memang kita malam tu dapat Qadar. Dah pernah kena belum? Saya mesti mau tak pernah kena. Tak rasa lupa je. Tuhan kita punya perangai, Tuhan kita memang best. Dia akan campak semua ibadat kita. Tapi sejauh mana kekuatan kita hubungan dengan dia. Kalau kita lama dengan dia, dia akan ingat lama. Kalau kita kurang dengan dia, dia ingat cepat. Waktu dia tukar pula dengan syaitan, Allah Ta'ala pun malaikat bising, Lailatul Qadar, syaitan bising, Lailatul Qadar, Qadar lah. Mudah je, tak ada masalah pun. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Dengar. Malu wa kullun muyassarun li amalil ladzi khuliqa. Allah Taala akan permudahkan bagi kita apa yang Allah jadikan untuk kita. Kalau masa seronok nak iktikaf, jangan tangguh lagi. Jangan gaduh ke anak, bawa anak-anak. Salah apa ke? Tak ada satu pun hadis Nabi larang. Siapa bawa anak pergi masjid, maka gugurlah pada dia 1/3. Tak ada. Bawa anak-anak tak. Kalau dia bising, dia bising apa? Daripada bising kat rumah. Macam dia main game kan. Bising sini tak apa. Ada terletak kan dia minum air. Dia minum air kan dia semayang lah.
Tu Allah Azam saya kata, aku duduk kat sini, duduk sana tak ada. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Kembali masalah ibadat. Ibadat dia pecah dua. Ibadat batin, ibadat zahir, ibadat batin. Ibadat zahir pecah dua, yakni ibadat badaniyah, ibadat maliyah. Ibadat batin pecah dua, dia panggil tauhid dan tasawuf. Nanya. Baik, lepas tu dia punya dia. Baik, dia panggil yang lepas pada ibadat itu dia panggil muamalat. Niaga, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, wakalah, broker, trading, semua dah Islam ada. Jalan hal tak ada masalah. Yang kedua pula, yang ketiga apa dia? Hukum munakahat. Macam mana nak nikah? Jangan ambil bini orang, haram. Tak boleh. Ambil anak dara orang, hak bukan orang punya tak apa. Kau ada cara dia. Nak bela dia macam mana? Nanya. Nak bagi makan macam mana? Nak bagi pakaian macam mana? Semua Islam ada ajar. Tak ada masalah apa. Senang hidup kita. Hidup kita ni seolah-olah dah ada dia kerja dah ada siap. Tengah nak buat, nak pun tak nak guna yang dah kerja kita. Tengok. Yang ketiganya apa dia? Anak kita dah ramai. Anak mamak pun ramai. Tak macam mana tak, setan sudah hasut, gaduh, bekak muka sini, benggol sana, bekak sini. Tengok. Maka Islam kenakan hukuman jenayah Islam. Itu 4 perkara yang Nabi buat. Tak ada masalah. 4 perkara ni sahaja. Bila kita amalkan akalnya dengan batin kita, namanya apa? Namanya apa? Dipanggil mukmin. Allazina amanu, pekerja kita. Kalau kita terima, dipanggil mukmin. Kalau kita buat dengan anggota zahir kita, dipanggil apa dia? Muslim. Tak gitu? Baik, bila ada muslim di kita, ada mukmin di kita, dia panggil apa? Apa-apalah. Bila ada muslim di kita, ada mukmin di kita, dia panggil orang yang beragama. Sebab agama dihimpun oleh muslim dan mukmin, Islam dan iman. Kalau kita Islam saja, iman tak ada, dia tak dipanggil orang beragama. Kalau kita mukmin saja, Islam tak ada, dia takkan boleh panggil orang beragama dulu. Dia panggil zindik, dia panggil. Sebab kalau kita ada muslim, kita ada mukmin, baru dipanggil orang yang beragama. Baik, itu bincang allazina amanu. Orang-orang yang ini orang tidak ada rugi. Tak kira ustaz ke tak ustaz ke, orang kampung ke, itu Tuhan tak sebut. Tak sebut dia beriman saja. Orang kampung ke, dia babas ke, dia balori ke, apa lagi, letak sampah ke, tak kira. Yang penting dia beriman, dia muslim, dia beriman. Allah kata ini orang tidak rugi. Baik, orang mukmin ni pula, dia masa lagi tak cukup keuntungan dia. Apa dia? Dia mesti wa amilus salih. Dia beramal dengan amal yang saleh. Amal dengan amal yang saleh. Amal-amal mana apa hadirin sekalian? Amal-amal kita bincang-bincang. Amal-amal mana apa? Ini beramal ke tak ni? Dia betul-betul. Baik, amal-amal ni bahasa Arab, bahasa Melayu panggil kerja. Baik, makna amal, makna kerja dalam Islam lebih detail daripada bahasa kita. Apa dia amal? Apa dia kerja? Pergerakan anggota tubuh. Pergerakan anggota tubuh. Sebab tu kita tasawuf, awal-awal dia bincang anggota tubuh. Kenapa? Tempat tumbuh ibadat anggota tubuh. Tempat timbul kerja anggota tubuh. Mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata-kata, tangan memegang, kaki melangkah. Semua pekerjaan ini kalau kita tempati dengan hukum Islam, hukum iman, dia panggil ibadat. Maknanya kalau kita pandang, Tuhan suka pandangan kita, Nabi suka pandangan kita, namanya ibadat. Itu kepada syariat, namanya ibadat. Kalau pergi kepada tauhid, namanya syukur nikmat. Kalau pergi kepada tasawuf, namanya taat. Sama je lebih kurang. Aku hadirin hadirat muslimin muslimat yang rahmatullah. Baik. Jadi amal ni pula Nabi Tuhan persyaratkan nak betul-betul bagus, dia mesti soleh. Soleh makna apa hadirin? Soleh makna apa? Tadi yang soleh sini. Saudara tengok dalam suratul Kahfi, ayat yang akhir sekali. Apa Allah kata? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang ada keinginan sungguh berjumpa dengan aku, kata Allah, boleh. Tuhan kata tak ada masalah. Tapi Tuhan buat syarat,
untuk berjumpa dengan dia, apa syarat dia? Kena amal yang soleh. Maka apa dia amal soleh? Tuhan ajar, Tuhan beritahu kita, amal soleh maknanya la yusyrik. Jangan sama sekali kita buat syirik dalam ibadat kita akan seorang selain Allah Ta'ala. Itu mana amal soleh. Adapun terjemahan, amal yang baik. Baik pada istilah syariat kita, pada istilah tasawuf kita, pada istilah tauhid kita, baik maknanya bersih amalan daripada syirik. Syirik terbagi dua, syirik khafi dan syirik jadi. Baik, kalau dapat kita kuasai, pertama sekali allazina amanu. Yang kedua, wa amilus solihat, kita kuasai itu semua, barulah Tuhan suruh wa tawasau bil haqq. Dan seterusnya wa tawasau bis sabr. Masa dah lebih. Dah. Jadi tengok mula-mula tadi mata kembang je. Kita tengok dah kecil gitu. Bahaya tu. Baik hadirin-hadirat muslimin muslimat rahimahullah, insya-Allah kita cuba perbaiki diri kita, bukan diri saudara, diri kita, termasuk diri saya. Dalam dunia tidak ada seorang pun yang boleh garanti dia selamat. Jadi kita kena sentiasa ingat mengingati. Itu tugas orang mukmin. Kalau saya jumpa saya kat mana-mana, saudara tengok menyalahi sifat muslim, boleh tegur, tak ada masalah. Kalau saya tak tegur juga, tu bahaya. Tu boleh dipanggil, boleh merosakkan negara dia, boleh merosakkan negara dia panggil. Dia mengganggu keamanan negara. Sebab ustaz bila dia buat silap, orang tiru, dia kata ustaz buat boleh. Tak lagi ustaz buat boleh. Tu kampung semua buat habis. Hadirat muslimin muslimat yang Allah, so insya-Allah saudara kita kena gembira bila ada orang nasihat kita. Kenapa saudara? Sebab nasihat ni bahasa Arab. Bahasa kita mana apa? Apa dia? Tegur menegur. Macam-macam tak kena je. Hampir-hampir kena lah, hampir kena kan. Tapi bawah sikit daripada bahasa pustaka. Dia panggil pustaka antara, dia panggil. Bahasa kita nasihat maknanya isadul khairi lil ghairi, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Jadi bila tegur dia, mana kita nak dia jadi baik. Ada pun tegur tu kerja dia, bukan nasihatnya, kerjanya tegur. Nasihatnya, aku nak niat aku kata lagu ni supaya kamu jadi baik. Orang tu nak terima tak nak terima, itu bukan kerja kita. Kerja kita kena tegur saja. Dan saja hadirin sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf terlepas nak bersama saudara untuk habis tarawih, sebab saya ada program lagi. Dia habis apa cuma 10 pagi. Yang berminat bolehlah hadir, yang tak berminat tu wajib hadir. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna bid-din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allah